Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi Ustaz teruskan, agama di bumi ini atau di dunia ini ada berapa macam tadi? Dua, agama langit dan agama bumi. Dan Ustaz selalu ingatkan jemaah dengan ayat 38 dari surat Al-Baqarah, iaitu Allah pernah mengusir Adam, Hawa dan Iblis daripada syurga. Lalu ketiga-tiganya turun ke mana? Ke bumi. Tolong ikuti. Wa qulna biqu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, Ustaz pernah nasihatkan jemaah, setiap ibu dan bapa jangan sampai lupa ceritakan ayat ini pada anak, sebab ini sangat asas. Coba perhatikan terjemahan ayat. Dan kami berfirman, turunlah kamu semua dari syurga ini. Siapa yang Allah suruh supaya turun semua itu? Adam, Hawa dan Iblis atau syaitan. Tiga. Jami'ah, all of you, berambus dari syurga ini. Allah marah. Hadirin dan hadirat, diusir dari syurga, lalu turun ke mana? Ke bumi. Lalu Allah sebut, fa imma ya'tiyannakum minni huda, kelak akan datang kepadamu petunjukku. Allah akan turunkan petunjuknya ke bumi. Nah, menurut tafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, petunjuk yang Allah janjikan akan diturunkannya ke bumi itu, apa dia? Apa dia, Pak? Ya, betul. Dua, Rasul dan Wahyu. Betul tak Rasul silih berganti? Betul tak bahawa setiap Rasul terima wahyu? Lalu apa kata Allah? Faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, yakni Rasul dan kitab, tidak ada rasa takut, mereka tidak perlu takut dan mereka tidak perlu bersedih hati. Sekali lagi, siapa yang ikut petunjukku itu tak payah takut, tak payah sedih. Sekali lagi, apa makna petunjukku itu? Rasul dan kitab. Kalau Ustaz tanya di zaman Nabi Musa, bagi umat zaman itu maksudnya ikut siapa? Musa dan Taurat. Datang era Isa, waktu itu mereka yang ikut siapa? Isa dan Injil. Datang era Nabi Muhammad, mereka ikut siapa? Nabi Muhammad dan Al-Quran. Betul tak? Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak perlu takut dan mereka tidak perlu bersedih hati. Ada beza tak antara takut dengan sedih? Ada beza. Apa bezanya? Takut menyangkut perkara
future. Takutlah saya tidak masuk belukar itu, kalau ada binatang buas atau ular, kalajengking, lipan. Takut biasanya tentang future. Sedih biasanya mengenang masa silam. Untuk ini nih maksudnya, bapa-bapa dan ibu-ibu, setuju tak kalau Ustaz katakan setiap kita yang hadir sekarang ini, sakaratul maut itu future setiap kita. Jangan takut bila awak hari ini ikut Quran dan Sunnah. Betul tak? Termasuk future kita bakal ditanya mukar wa nakir dalam alam barzakh. Tak payah takut. Betul tak future kita bangkit dari kubur masing-masing, ditimbang di padang mahsyar, amal kita selanjutnya meniti siratal mustaqim? Betul tak itu semua future kita? Tak payah takut. Bukan sombong. Ini yang Allah maksudkan. Ibu-ibu dan bapa sekalian, betul tak itu semua sungguh membimbangkan kita? Tapi tak payah bimbang kalau kita hari ini dah buat satu sikap, saya hanya dah ikut Quran dan Sunnah. Saya ambil pandangan para ulama mana yang bersesuaian dengan Quran dan Sunnah. Bila bercanggah, no, sorry, sebab saya tak mau, saya takut nanti. Apalagi di sana hakimnya Allah yang akan memeriksa amal dan akidah saya. Ya Allah akan panggil pula sebagai saksi untuk saya sebagai umat Muhammad, Nabi Muhammad. Betul tak? Allah itu Al-Quran, Muhammad itu sunnahnya. Betul tak? Bila hakim dan saksi memihak pada kita ketika di padang mahsyar, besar harapan tak kita akan masuk syurga? Betul tak? Jadi tak timbul kita ta'assub dengan tuan guru, ta'assub dengan khalifah tarikat, ta'assub kepada mazhab, tak timbul. Tapi jangan sampai kita kata haram bermazhab. Jangan. Imam mazhab itu orang alim belaka. Tapi dengan satu catatan, alim macam mana pun imam-imam itu, mereka tetap tidak maksum. Dapat faham makna tidak maksum? Dengan kata lain, mereka pernah tak buat silap salah? Imam kita, Imam Asy-Syafi'i, sangat memahami akan hakikat ini, sehingga beliau keluarkan satu statement, jika pendapat aku bercanggah dengan hadis Nabi yang sahih, campak jauh-jauh pendapat aku, ambil hadis yang sahih. Ini betul tak memberi isyarat bahawa Imam Syafi'i pun akui bahawa beliau itu tidak maksum? Yang maksum hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ibu-ibu, bila kita cakap begini di depan orang ramai, orang mula tuduh kita tak hormat ulama. Dia bukan begitu maksud kita. Betul tak? Dia tak faham. Kita bukan tak hormat ulama. Bagi ustaz, bermazhab boleh, yang tak boleh ta'assub mazhab. Betul tak? Sebab yang Allah panggil untuk jadi saksi nanti bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Malik, bukan tuan guru kita, tapi yang dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi Musa pula ketika diadili oleh Allah sebagai hakim, siapa yang Allah akan panggil sebagai saksi? Nabi Musa pula lah. Ini yang Ustaz maksudkan. Bila berakhir satu era Rasul, datang era Rasul baru, dia mesti ikut Rasul yang baru. Ini yang Nabi tadi kata, sekiranya umatku sama ada latar belakangnya Yahudi atau Nasrani, lalu dia jumpa ajaran yang aku bawa, lalu dia reject, dia layak masuk neraka. Dapat faham? Nah, bagi Ustaz, kisah ayat 38 tadi mustahak tak untuk kita faham? Sebab bila kita tak faham, kita tak tahu hala tuju.